Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kinabullah, Business Management Consultant. So, you guys dalam program Salesforce Mentoring, iaitu satu program yang kita buat bersama company-company yang mempunyai affiliate system, yang mempunyai stokis, agent dan seterusnya. So, you guys bersama saya dengan tim Lunabel. Tim Lunabel ni tim suplemen makanan sunnah di Johor. So, malam ni special untuk you guys sebab last month kita dah cerita tentang recruitment kan? Betul. Untuk 5 minggu. 1, 2, yes. Kita dapat bonus lah last month. Last month you guys dapat 5 slot sebab last month ada 5 minggu. So, program Salesforce Mentoring ni untuk pengetahuan penonton di YouTube channel. Ini adalah program mingguan di mana kita akan buat pada setiap minggu. So, untunglah kalau minggu tu 5 minggu, 6 minggu, so dapat slot dia 5-6 minggu. So, malam ni kita bulan ni kita nak cerita tentang leadership sahaja. Alright? Sebab melalui leadership lah you boleh buat duit. Macam mana nak buat duit, itu tajuk akan datang. Saya akan ceritakan macam mana melalui karakteristik leadership you boleh buat so many money. Macam tu. So, malam ini siapa tahu tajuk kita apa? 10 ciri-ciri utama kepimpinan yang patut ada pada seorang leader. Itu bahasa Jawanya. Bahasa lagi mudah dia adalah leadership karakteristik. Itu bahasa mudah dia. Okay. So macam mana you nak ada leadership karakteristik ni, to be frank, dia ada dalam diri you. Cuma you tak tahu benda tu ada. Satu, benda tu memang ada dalam diri you tapi you tak perasan. Nombor 2, you perasan tapi you tak guna pakai. Nombor 3, you guna pakai tapi you tak kuatkan. So benda tu semua memang ada dalam diri kita. Cuma kita nak digging atau tak, kita nak gali atau tidak. So bila dah gali, kita nak ambil keluar ke atau tidak. Kita dah bawa keluar, tapi kita nak jual ke tidak. So that is the concept of leadership. Setakat ni dapat? Faham. Ini. Alright, terima kasih join juga. Okay. Tapi tak apa, tak ramai malam ni sebab kita ada miscommunication. Minta maaf Kak Aini, tadi Kak Aini ada tanya saya petang, saya cakap tak ada. Apa miscommunication, tapi kita record sesi ni supaya nanti boleh tengok balik lah ke tak kot sebenarnya sampai bila kot sebab kita orang senang nanti, jadi kita dah tahu kan, kita ingat sampai tahun hujung baru. bulan 2 insyaAllah. Sampai hujung bulan 2 atau hujung bulan 3 saya kena double check balik jadual. So habis bulan 2 atau bulan 3 habis bulan 2 bulan 3 tu habislah kita punya sesi pembelajaran selama 52 minggu selama setahun. Alright, so kita ada lagi sebulan 2 lagi lah untuk go through. Okay. Okay. So now malam ni kita nak cerita tentang leadership. So you guys ada buku nota? Puan Aini tak apa. Kita bagi excuse ada. Okay, Puan Diana ada, hopefully Puan Suraini, Puan Hayat, Puan Aida, Puan Syamsia ada buku nota dalam sama ya. Please take note. This is very important. Tapi kalau macam anda kata you nak tengok balik YouTube channel ni, boleh tengok sambil memandu atau sambil memasak. Kenapa saya selalu cakap macam tu? Siapa nak tahu? Sebab that is the okay, fantastic Puan Hayat dan Puan Diana. That is the only way yang you boleh multitasking. Yang you boleh buat dua benda kerja. Alright? Sebab kenapa? Kita sebenarnya tak disarankan as a leader, you tak disarankan untuk multitasking. Tapi multitasking bagi I adalah benda yang harus. Dia tak wajib tapi harus. Dan kalau you buat, you akan dapat banyak manfaat. Contoh, this is apa yang saya buat bila saya multitasking, especially I guna pakai benda ni. Dia bukan earbud, I guna pakai telinga. So kita ada dua telinga dan di mana kenapa mulut kita satu dan kenapa telinga kita dua? Secara banyak fisiologi mendengar, kena banyak mendengar. Yes. You kena lagi banyak mendengar daripada banyak bercakap. Right? So, kenapa saya cakap macam tu? Kita sebenarnya konsep kita leadership. Dan leadership, please take note. Please take note nota pertama, leadership mereka banyak mendengar dari banyak bercakap. Right? First thing first, leadership banyak mendengar daripada banyak bercakap. So in order to have great capabilities, great power and so on, you kena selalu mendengar. You mendengar ilmu, mendengar podcast, mendengar ceramah, mendengar tazkirah, mendengar majlis-majlis ilmu. You kena mendengar. Itu pertama. Nota pertama untuk leadership karakteristik pertama mendengar. Mendengar apa? Mendengar ilmu. Itu pertama. Mendengar apa? Mendengar keluhan tim you. Alright. Kedua, mendengar apa? Mendengar suggestion tim you. Suggestion, cadangan.
Keempat, mendengar apa? Mendengar suggestion, lepas tu mendengar advice. Allah Akbar. Advice, nasihat. Mendengar nasihat tim you. Walaupun dia orang bawah, walaupun dia newbie, walaupun dia muda gila, dia budak gila, you kena sentiasa mendengar. Mendengar tidak semestinya membuat. Just dengar saja. Could be good, could be bad, could be right, could be wrong. Alright? So you kena mendengar dulu. Pertama, karakteristik adalah mendengar. Dan nombor 2, sebagai leader, you kena ada ciri-ciri apa? You kena pandai communicate. You kena pandai bercakap. Alright? Semua orang tahu, lidah kita lah senjata yang paling tajam di dunia. Setuju tak? Setuju. Alright. Disebabkan lidah kita, Mahatma Gandhi dapat tukar India kepada satu kerajaan yang sangat bagus. Disebabkan lidah, Nelson Mandela boleh ubah Afrika kepada satu keadaan yang sangat bagus. Right? Dan disebabkan lidahlah berlakunya juga pergolakan politik. Right? Kita sebutlah nama siapa-siapa. Itu you guys boleh tengoklah kat banyak negara akan jadi. Alright? Disebabkan lidahlah orang tunduk kepada you. Right? So lidah adalah senjata yang paling bahaya kat dunia. Right? So you kena pandai communicate. Right? Komunikasi is very important. Tolong tulis dalam buku nota you. What is communication? Communication is two-way engagement. You bercakap dan ada respon. You bercakap dan ada respon. Sebagai seorang leader, communication must be two-way communication. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey, kalau boleh jangan buat macam ni. Okey, kalau boleh jangan buat macam ni ya. Okey, baik kak, baik di, baik bang. Ada yang respon. Alright? Beza kalau boleh, akan datangnya lah buat lagi ya. Agak-agak you nak jawab apa? Kalau Puan Diana lah, I cakap dengan dia. Puan Diana kalau boleh, lepas ni jangan buat lagi ya. Apa baik coach. Alright. Situasi kedua. Puan Diana, boleh tak jangan buat lagi lepas ni? Okey. Bengkak tak yang kedua tu? Faham tak? Rasa macam nak cedok je. Macam tu lah. So, jadi leader, communication tu kena betul. Alright? Communication macam mana? Okay, kita breakdown sedikit. Satu, intonasi yang keluar daripada mulut you. Right? Intonasi you kena betul. Nombor 2, pemilihan perkataan. Alright? Jangan cakap kau ni tak pandai. Kau ni tak pandai ke nak buat benda ni? Cakap mungkin you belum pandai. Right? Pemilihan perkataan. Alright? Bodohnya lah dia ni. Sorry. Bodohnya lah dia ni. Okey, mungkin dia belum pandai. Pemilihan perkataan. Alright? Bodoh tu maksud dia, you dah pernah buat dan you tahu dan salah dan you tahu salah tapi you buat lagi. Itu namanya bodoh. Jangan salah faham. Ini macam mana kita tahu my boss, my ex-boss, Indian. Kimi, you tahu ni bodoh betul lah. I macam, bapak dia ni suka hati cakap bodoh. Alright? You check balik, bodoh, apa maksud bodoh? You tak tahu. You buat, salah. Okay, you acknowledge kesalahan tersebut. Tapi you buat lagi. Salah yang sama. Sebab tu you bodoh. Ada macam idea balik, betul juga I acknowledge benda tu salah tapi I cuba nak buat lagi. Alright? Itu baru bodoh nama dia. Alright? Bodoh bagang, you dah tahu salah. Itu my boss. Kimi, this level lah, you bukan bodoh tau. You bodoh bangang betul. Macam betul dia marah lah waktu tu. Sebab kita dah buat salah, kita dah tahu salah dan kita ulang-ulang salah dan kita ajar benda yang salah. Faham tak? You merosakkan seluruh ketenteraan lah, macam tu. So, kat sini kita kena pemilihan perkataan kena betul. Dan ketiga, dari segi communication. Alright? Dari segi communication, you kena sentiasa untuk cakap benda yang buat orang faham. Contoh ciri-ciri 10 ciri-ciri kepimpinan. Kadang-kadang kita ni darah kita kacaukan. Alright, darah Puan Aini kacuk, darah Puan Ita kacaukan.
kepimpinan, apa kepimpinan? Oh, leadership. Oh, leadership. Kan lagi mudah cakap leadership sebab kita dah terbiasa mix bahasa. Right? So, communication bukannya benda yang betul. Sorry. Dia macam confusing sikit lah yang ni. Bila you nak communicate, jangan cakap benda yang betul. Cakap benda yang orang mudah faham. Right? Faham. Macam mana nak bina kepercayaan? Orang faham. Nak tak bina trust? Orang lagi cepat lagi faham. Okay? Kadang-kadang dia memang ada blend sikit, kadang-kadang dia dah tak pakai bahasa baku, dia pakai bahasa pasar, you know. Dia tak boleh pakai bahasa jargon, dia tak boleh pakai bahasa technical, dia kena pakai bahasa marhain. Okay? Setakat ni dapat? Itu adalah communication. Dia okey cakap benda yang betul, tapi lagi bagus cakap benda yang orang mudah faham. Alright. Seterusnya, sebagai seorang leader, pertama tadi kita cakap apa? Telinga. Telinga banyakkan mendengar. Alright. Pertama adalah telinga, banyakkan mendengar. Kedua adalah pandai komunikasi. okey. Ketiga adalah mata. Alright. You kena banyak melihat. Alright. You kena banyak melihat. You kena banyak lihat apa? You kena banyak melihat masa depan. Alright. Macam mana sebenarnya nama lain dia sebagai seorang leader, you kena ada satu karakter iaitu visionary. You kena melihat ke hadapan. Melihat ke hadapan macam mana? You kena lihat next 10 years, next 20 years, next 5 years. You kena sentiasa melihat lebih jauh daripada orang lain. Alright. Kalau you nak jadi leader, you dah kena tahu. Kalau aku jual Lunabel, hari ini aku boleh jual. Lagi 10 tahun, macam mana rumah aku. Lagi 10 tahun, macam mana kereta aku. Lagi 10 tahun, macam mana title aku. Lagi 10 tahun, macam mana nombor dekat dalam bank account aku. Lagi 10 tahun, berapa ramai tim bawah aku. Lagi 10 tahun, kat mana saja branch aku. You dah kena nampak benda tu. Right? Puan Diana patut lagi nampak. Sebab dia ada 4 mata. Puan Diana wajib nampak 40 tahun akan datang. Alright? So you kena ada satu perangai iaitu nama dia, satu konsep ni nama dia visionary. You kena pandang ke hadapan. Alright? Contohlah. Dah saya bagi contoh? Nak. Okey. Siapa kenal Tun M? Kenal. Okey. Semua orang kenal Tun Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad adalah orang yang super visionary. Tahun 80-an, dia dah cerita tahun 2020. Setuju? Dia dah cerita tentang menara pencakar langit, dia dah cerita tentang kereta terbang, dia dah cerita tentang ekonomi terbaik dunia, dia dah cerita tentang macam-macam. Orang cakap apa tahu? Gila lah orang tua ni. Right? Sebab dia punya level memang bukan level-level kita. Dan level macam dia dekat dalam dunia ni hanya ada beberapa ratus orang saja. Tak ramai. Right? Sebab tu, bila sampai 2020, ada tak kereta terbang? Ada. Mana you tahu? Ada. Mana you tahu? Ada ke? Ada kereta terbang? Belum ada. Ada? Tak ada. Ada ke kereta terbang? Tak ada lah, belum lagi. Tak Kita ada. tahulah. Okey. Memanglah tak tahu sebab kita tak nampak. Tak nampak. Kereta terbang Ada. dah wujud sejak tahun 2017, 2016. Cuma tidak ditunjukkan lagi. Oh. Sebab Pernah kenapa? dengar, dah pernah dengar dah. Pernah dengar. Kalau you pergi dekat US, dah ada kereta amfibia. Kereta dengan mandu, dia masuk dalam air terus jadi boat. Dan dia boleh menyelam terus. Jadi submarine. Dah ada dekat luar. Orang cerita atas, kita dalam air ni pun dah ada. Dan memang dah ada kereta terbang. Mereka dah buat model ni tahun 2010. Memang betul-betul terbang, cumanya tak stable. Ada yang jatuh terempas, ada yang sampai tapi kerosakan, ada yang tak stable ke atas, goyang, memang ada. Alright? Dah memang ada dan terkejutnya macam mana saya tahu sebab saya banyak melihat, saya banyak mendengar podcast dan melihat video. Dan
tahun 2020. Saya pernah dengar satu cerita. Ya. Alright, saya tak tahulah yang off video ni dengar ke tak. Cuba type yes dekat ruangan chat room. Siapa yang nak dengar cerita saya? Saya nak tengok berapa ramai nak dengar cerita saya. Sila type yes. Okey, buat yang nak dengar. So, kat sini, terima kasih Puan Siti Azhar, Puan Aini, Puan Hayat, Puan Aisyah, Puan Diana. Okey, yang lain, harap-haraplah you guys dengar. Pada tahun 2020, saya pergi ikut Aidit Marcello. Kenal Kenal. Pergi ikut Aidit. Ikut. Thank you Puan Ita. I follow Aidit Marcello. Kita baru habis meeting. Aidit cakap, "Mi, aku nak pergi meeting ni. Kau boleh tunggu kejap ke?" Okey, tak apa, layan je. Dekat sebelah Mid Valley, KL. So pergilah meeting dengan dia. Terkejutnya pergi meeting tu dekat company kereta terbang. Right? I was so surprised. Ush, memang ada siut kereta terbang. Jadi macam Batak gila. Right? Tapi memang ada company kereta terbang. Right? Kereta terbang tu company dia, tahu tak kereta terbang tu macam mana? Macam mana? You pernah tengok drone? Yes. Okay. Kereta Myvi, Myvi juga kena. Kereta Myvi tu, alright, dia dikelilingi dengan bilah-bilah drone. Macam tu lah kereta terbang. Macam Okay. So itu model pertama. Model kedua dia memang kereta biasa, dia buka sayap belakang. Dia buka sayap belakang, dia pecut naik macam biasa. Yang drone tu dia boleh naik turun macam tu ke atas. Dia tak payah nak pecut. Dia ada yang pecut, naik atas macam biasa, dan yang dia pusing tu ke atas. So itu kereta terbang yang dah wujud dekat Malaysia. Dekat Malaysia pula, dekat dunia. So kereta terbang tu memang dah wujud lama. 2016-2017 dah ada dah kat airport Subang. Cuma dia orang parking saja. Tak dapat kelulusan lagi daripada Malaysia punya aviation, macam itulah lebih kurang. Right? So Tun M orang cakap gila, benda tu memang dah ada. Right? So ketiga adalah mata, iaitu melalui visionary. Okey, seterusnya. Pertama adalah melalui telinga, you kena banyak mendengar. Yang kedua adalah melalui mulut, you kena pandai communicate. Nombor tiga adalah mata, you kena ada vision. You kena melihat 5 step forward, 10 step forward, 15 step forward. You dah kena nampak. Macam mana nampak? Pertama sekali, ni I share dulu. Macam mana Tun M boleh nampak benda macam tu? Sebab pertama dia cari benda tu. Right? Nombor dua, dia duduk dengan orang yang betul. Dia duduk dengan engineer-engineer hebat kat dunia. Right? Pemimpin-pemimpin hebat kat dunia. Dan pemimpin-pemimpin ni akan datang kita nak pergi angkasa. Akan datang kita nak duduk dekat Marikh. Akan datang kita nak duduk dekat bulan. And in fact, for your information, dekat US dah ada trip naik kapal terbang sehingga kita ada tiket pelancongan ke angkasa. Dah ada naik kapal terbang, pergi angkasa, balik hari. Kos perjalanan kalau tak silap harga dia 200 juta ringgit tak silap. Flight ticket. Alright. So siapa company yang buat? NASA dah buat, Elon Musk dah buat, Jeff Bezos dah buat, Richard Branson dah buat. Diorang ada kapal terbang yang kategori macam roket, boleh naik atas, melancong dan turun balik. Dalam jangka masa 24 jam. Berapalah tu agaknya? 200 juta ringgit. Kalau ada Puan Diana bolehlah jual lunak beli banyak, lepas tu pergi berjalan. Okay. So ketiga lah melalui mata. Keempat adalah melalui tangan. Alright, tapi tangan ni sebenarnya dia kita elakkanlah benda tu, tapi sebenarnya I kena bagi tahu sebab benda ni pun almost sebenarnya penting juga. Iaitu kita kena guna kuasa kinestetik, iaitu sentuhan. Right? You kena ada sentuhan dengan team you. Macam mana? Kalau lelaki, dia tak adalah peluk-peluk and so on. Jaranglah compare to perempuan. Perempuan, Puan Diana, contohlah andai kata, Puan Hayat peluk Puan Diana. Apa you rasa Puan Diana? Biasa je. Maksudnya, biasa. You agak-agak rasa macam, kenapa dia peluk aku ni macam kalau tiba-tiba pelik lah. Tiba-tiba pelik. Kalau yang pelik tu biasanya lelaki. Tiba-tiba bro peluk. Kenapa ni? Faham tak? Tapi kalau perempuan dia lebih rasa macam penyayang sikit. Macam terharu. Terharu. You pergi ziarah orang meninggal, tiba-tiba peluk. Sabarlah, sabar. Apa you rasa?
Alright? Itu kinestetik melalui pelukan, melalui salam. Rasa Right. dihargai lah, rasa macam terharu. Yes. You bersalam. Sebab tu kita selepas solat disunatkan untuk bersalam. Betul? Salam, selawat. Sebab kenapa? Salam, peluk, cium, dia mengalirkan elektron antara tangan. Alright, ada energi kat situ. Perasan tak kadang-kadang kita pegang besi, ada current. Itulah elektron. Alright. So kita bukan belajar sains sebenarnya. Alright, apa dia? Puan Hayat? Menetralkan charge negatif lah. Menetralkan. Neutral. Macam cikgu sains ni Puan Hayat ni. Alright. Yes. Dia sebenarnya macam ni tau. Kenapa dalam Islam kita disunatkan untuk bersalam? Sebab kita nak bagi energi tersebut. Tahu tak kenapa dalam solat tu rapat ujung kaki dengan ujung kaki. Soft pun kena rapat. Soft tu. Yes, sebab nak memberi energi each other. Yes. Right? Kalau dalam, I lupa lah nama benda tu, dia macam Allah Akbar. Metafizik. Ini semula metafizik. Diorang dah buat kajian orang barat semua buat kajian dekat Mekah ni, dia ada satu kuasa magnetik yang sangat kuat. Sebab kita tawaf ni dia menghasilkan kuasa magnetik yang kuat. Diorang buat gamma, dia buat infrared, memang ada kuasa yang sangat kuat. Alright? Kita tahu lawan jam. Yes, betul, lawan jam. Alright? So, benda-benda tu semua menghasilkan energi. So, kinestetik, you kena bersalam. Sekarang ni style macam ni lah, tumbuk, kadang-kadang style apa, kita faham macam ni. Tapi ada juga yang salam. Ada juga yang kiss. Alright? Sebab dia menetralkan mana yang tak best. Kalau bercium. Faham tak? Suami isteri salam, cium pipi, cium dahi, dia menetralkan emosi sebenarnya. Alright? This is very important. Akan datang mungkin, I don't know, kalau dah boleh bersalam, please utilize this. Kalau tidak sekalipun, just pegang bahu dia. Very proud of you. Kadang-kadang kita salam, kita pegang tangan kanan salam, tangan kiri pegang bahu. Dia semua ada makna. Dalam business, that is called body language. Right? So, benda ni sangat-sangat penting. Tangan ni, sentuhan untuk charge energy. Charge energy. Alright. Nombor 5, character leadership. You kena sentuh hati. Alright? You kena sentuh hati. You kena ada empathy. Yes. Alright? Dia ada level dia, sympathy, empathy. Alright? Empathy ni dia rasa, contohlah aku rasa penat lah hari ni nak pergi COD. Tak apa, I feel you. I tahu you bekerja, anak ramai, you rasa penat. I pun dulu dah penat kat Tambayu. I feel you. Alright, you know what? Tak apa, you uruskan COD, lepas tu you ambil masa untuk me time. You duduk kat situ. Alright, simpati. Allah kak, hari ni penat lah ni COD. Alah tak apa, nanti buatlah. Itu simpati. It's very simple. Empathy ni betul-betul feel. Tak apa, I faham dulu. I pun macam you kerja. I pun dulu kerja eksekutif juga kat company logistik kapal. Tiba-tiba semua sama. Alright. So dia betul-betul feel tu. Alright. Maksudnya rasa apa macam kita cakap kita rasa apa yang dia rasa lah. Yes. You kena dudukkan diri you dalam kasut dia, dalam tempat dia. Alright, that is empathy. Alright, benda ni akan jadi kalau you dekat orang atas, you sebagai master showcase, sebagai master distributor, sebagai executive, sebagai manager, sebagai CEO, memang akan ada orang bawah you yang buat perangai gila-gila. Memang ada buat perangai yang you tak undang. Tapi kalau kita melihat menggunakan mata, menggunakan amarah, kau ni apa benda lagi masalah kau? Faham tak? Dah akan stres. Tapi kalau kita melihat dari sudut hati, kita berikan empati. Kenapa dah tak lambat ni? Bukan apa bos, saya memang lambat sebab traffic jam. Faham, aku pun dulu selalu lambat. Sebab kenapa? Kadang kita tak predict. Jam ni kadang dapat accident, kadang-kadang traffic light ni rosak, kadang-kadang kita pun rosak, kita lambat. Sebab tu, kita dinasihatkan datang awal.
Right? So, tapi tak apa, aku tahu kau tak faham lah aku cerita ni. Tapi lama-lama nanti kau dah duduk dekat tempat aku sebagai bos, kau akan alami perkara yang sama. Dia bawa pula orang tu duduk dekat tempat dia. Rasa empathy dia pula. Ini leader yang bagus. Right? Hati. Dapat? Dapat, alhamdulillah. Okey, sebelum saya teruskan, ada tak soalan dahulu? Ni baru 5 ni. So far faham coach. Okey. Ciri-ciri belum ada. Alright, so kita recap dahulu. First kali apa? Kena banyakkan Telinga. mendengar. Yes. Telinga dulu, telinga. Kena banyak mendengar. Ada 2 telinga untuk mendengar. Nombor 2 adalah melalui Komunikasi. yes, melalui Pandai communication. Kena berkomunikasi. guna pakai mulut tu dengan terbaik. Alright, yang ketiga melalui Mata. mata. You kena ada vision, you kena jadi visionary, kena pandang ke depan. Alright. Yang keempat adalah melalui Tangan, Tangan. kinestetik. Kinestetik. Maksudnya yes, kinesthetic. You kena charge energi tersebut. You kena support, kena bagi tepukan. And lupa nak beritahu. Tangan ni, kalau you tak bersentuhan, you kena Tepuk. you rasa kalau you dekat tepuk tadi, faham tak? Dia Yes. mengejutkan energi you. Hidup balik. Alright. Kalau tak guna tangan, guna mulut pun boleh. Woi! Bravo. Semua orang Tapi tahu. janganlah macam tu. Darah tinggi semua. Okay. So, you guna tepuk. Lelaki pun dia. Apa dia pun ayat? Lelaki pun dalam macam tu coach. Boleh. Tapi sebenarnya kalau nak tengok tangan, nampak tak? Walaupun tak bersentuhan, tapi guna simbolik. Hai, Assalamualaikum. Alright. Thank you. Alright, bye. Tanya and so on. Gunakan tangan you. Body language atau nama lain dia. Tulis kat situ tangan, selain charge energy adalah body language. Body language. Okay, body language. Okay. Kelima, menggunakan Sentuh hati. Apa empati. yes, dia? hati. Ya, You kena sentuhan ada hati. rasa empathy. Kena berikan empathy you. Alright? Boleh? Boleh. Fantastic. Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh coach, boleh. Okay, Sila fantastic. coach. Yang keenam. Okay. Yang keenam adalah melalui Yang keenam melalui apa? Yang keenam, tadi kalau you guys perasan, 5 konsep pertama ni adalah konsep Al-Quran. Right? You dengar dapat pahala. You baca Al-Quran dapat pahala. You tengok Al-Quran dapat pahala. You pegang Al-Quran dapat pahala. Tunjuk ayat-ayat tu dapat pahala. Alright? You hafal, you feel dalam tu dapat pahala. Faham? Konsep Al-Quran sebenarnya. Al-Quranic, yes. Alright? Dan yang ini konsep barat sikit. Ni yang 5 terakhir ni konsep barat sedikit. Yang keenam adalah melalui recognition, penghargaan. Alright? Keenam adalah melalui recognition, penghargaan. Kena selalu menghargai team you. Alright? Macam mana? Ui, good job. Hari ni you dapat jual 1 kotak. Tahniah. 1 kotak pun dah congrats. Yes, congratulations. Sebab semalam you tak closing. Hari ni closing. Congratulations. Why not esok you cuba jual 3 kotak pula. Nampak tak? Pemilihan perkataan you kena betul. Body language you kena betul. Right? Always recognize. Esok dia pun tak buat sale. Okay, babe, kenapa tak buat sale? I thought you nak buat 3 kotak hari ni. Itu you yang cakap, I tak cakap. Tak apa. Sebab I nampak jauh. I nampak you boleh buat sebenarnya. Bukan tak boleh buat. Oh ya ke? Tak tahulah, kadang-kadang ni saya tak tahulah nak buat. Ini yang ketujuh, sorry. Yang ketujuh adalah encourage. Encourage bahasa Melayu apa Semangat, bersemangat. Galakan. Galakkan. You kena selalu bagi encourage. Leaders not giving orders. Leaders encourage orders. Dia menggalakkan tim dia untuk buat. Right? Leader tak buat kerja.
basically leader menggalakkan. Alright? Orang dia untuk buat kerja. You know what? Kalau you dapat close 2 kali restock, you boleh dapat tahu emas sampai dekat ketiak. Right? Digalakkan. Right? So you kena faham benda tu dan you kena buat mereka faham. Right? You kena encourage. Encourage ke arah apa? Encourage ke arah KPI. Yeah. Alright? Encourage mereka ke arah KPI. Buatkan apa? Buatkan mereka faham kenapa kena capai KPI tersebut. Right? KPI ni ada 2. Satu, kena tahu dan nombor 2, kena faham. Sebab ramai orang, dia tahu KPI dia. Tahu benda ni kena buat. Tapi tak mau buat. Kenapa? Mereka tak faham rupanya KPI tersebut. Macam mana nak capai KPI ni? Rupanya dia tak tahu nak buat kerja. Dia tahu KPI. Tapi dia tak tahu macam mana nak laksanakan KPI tersebut. So you kena encourage, kena galakkan dia melalui teaching, melalui reminding. Alright, you kena buat benda tu. Okay. Penghargaan tadi, penghargaan you kena hargai bila dia ke atas maupun kat bawah. Ramai orang dia hanya hargai tim dia bila tim dia ada kat atas je. Oh, tahniah dapat achieve target. Yeay. Tahniah. Oh, tu buat TikTok. Ramai-ramai buat TikTok. Saya tengok lagi Puan Aini punya story hari ni. Ada lagi ke pun tak? Tapi Luna Bella. Alright. Ada lagi TikTok tarian dia tu. Okey. Penghargaan walaupun mereka kat bawah. Mereka down ni. Mereka tak buat sale. Sale jahanam gila sale dia. Teruk gila. You know what? Ingat tak? Last month you dapat buat 2 restock. It's the best moment, you know. So tak apa. 2 bulan lepas you dapat 2 kali restock. Bulan lepas you out. Memang you totally out. But it's okay. You boleh buat this month. Jom, saya bantu you nak buat sama-sama. So itu adalah leader. Right? Dan yang ke-8. Yang ke-8 adalah sobarun. Tak adalah, yang ke-8 adalah sabar. Sabar. Right? Sabar. Alright? Leader. Okay, dia bukan leader lah. Entrepreneur atau mana-mana usahawan yang berjaya. Most of the time strategi mereka adalah sabar. Yeah. Alright? Ni ada nasihat lah daripada Ashraf Muslim. Siapa kenal Ashraf Muslim? Kenal? Ashraf Muslim, apa kelebihan dia? Tak tahu. Kahwin 2. Ashraf Muslim, dia kahwin 2. Itulah kelebihan dia. Baru nak cakap. So, kelebihan dia kahwin 2, kemungkinan kelebihan mungkin kelebihan dia perlukan lagi 2. Tak adalah, itulah tak dia lah. Pandai Tapi bercakap. ada ustaz yang tanya kat dia, Bang Ashraf, macam mana boleh dapat kahwin 2? Share lah tips. Oh, okey. Ustaz kena ikut 10 langkah ni untuk kahwin 2. Pertama, betul nota ke semua? Tak. Oh. Alright. Pertama, kena pandai. Alright. Kedua, sampailah ke 10 kena sabar. Okey. Kedua, sampailah ke 10 kena sabar. Alright. Sebab tu sabar separuh daripada iman. Alright. Sebab kenapa? Cuba you hilang sabar. Terbalik meja yang built-in tu. Yang permanent tu boleh terbalik juga kalau you tak sabar. Right? Dan disebabkan sabarlah, saya selalu ingat perkataan ni tau. Hadis lah. Satu story. Ya Puan Hayat? Puan Hayat? Sanggup-sanggup Puan Hayat tak dengar. Okey. Disebabkan sabar ni, Aisyah satu story boleh? Boleh. Okey. Sakit sangkut putus-putus. Putus-putus Puan Hayat. Okey, disebabkan sabar ni. Waktu Nabi kita tengah mengeteh dengan Saidina Abu Bakar. Tapi zaman dulu tak punya mengeteh lah. Dia panggil munstabak. Alright, tak adalah. Tengah minum. Alright, tengah minum. Saidina Abu Bakar dengan Nabi kita tengah minum. Ada Arab Jahiliyah dekat meja sebelah. Kau tahu tak, Saidina Abu Bakar ni pang dia kutuk. Saidina Abu Bakar pandang je. Itu pertama kali dia dengar. Kali kedua, Arab tu bengang. Dia bagi lagi, dia balon gila-gila lagi. Saidina Abu Bakar toleh yang badan sekali.
Right? Kali ketiga, Arab jahiliyah tu balun lagi Saidina Abu Bakar, dia peri gila-gila. Saidina Abu Bakar tak tahan, dia bangun, dia pusing, dia maki balik Arab tu. Segala binatang yang ada dekat ladang dia sebut. Right? Nabi Muhammad bangun terus belah. Tanpa bagi salam. Saidina Abu Bakar terkejut. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu. Melainkan dia memang betul marah. Right? So Saidina Abu Bakar tanya, kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau berlalu macam tu? Right? Kenapa tahu? Waktu kau toleh pertama kali, waktu Arab Jahiliyah tu maki kau, malaikat berduyun-duyun turun. Kali kedua kau toleh badan, kau sabar lagi, malaikat lagi banyak turun. Kali ketiga kau bangun, malaikat terus terbang dan turun pula syaitan keliling kau. Right? Dan aku tak nak duduk kat situ. Right? Lepas tu dia belah. Lepas tu sabar ni one off. And entrepreneurship dalam mana-mana itu dalam agama lah. Dalam dunia liberal, dalam dunia barat, dalam dunia moden, sabar memang key of success. You tak boleh apa-apa. Key of success. Alright? Dan nombor 9. Alright? Tolong tulis kat situ, sabar ni adalah you tutup telinga. Sabar macam mana? You tutup telinga dan buka mata. Ni strategi sabar. You tutup telinga, tak kisahlah orang nak balun you ke, orang nak puji ke, you tetap sabar. Kalau puji dan you tak sabar, dia akan jadi ego. Biasalah tu, aku dah pernah buat dah sebelum ni, banyak kali dah. Dia akan jadi bongkak. Dia akan jadi takabur. Tengah-tengah nak solat ni, Allahu Akbar. Kok mertua lalu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, cukup kolah-kolah dia. Tu boleh jadi apa? Boleh jadi riak ke apa tu lah. I pun tak tahu nama dia sangat. Alright? Tapi dia dah jadi tak best. Alright? So sabar. Bila dikutuk maupun dipuji. Tapi mata you tetap buka untuk teruskan perjalanan. Itu strategi sabar. Tutup telinga. Tutup telinga dan buka mata. Okay. Seterusnya, ke-9. Alright? Ciri-ciri leadership adalah sebenarnya knowledgeable. Berpengalaman. Knowledgeable adalah berilmu. Knowledgeable. Okay. Knowledgeable, kadang-kadang ada leader memang tak ada pengalaman. Okay, saya nak Puan Aisyah Abdullah tolong lead group ni. Saya tak ada pengalaman Puan. You dilantik sebab you ada ilmu. Bukan sebab you berumur. Tidak. Kalau betul dalam sesuatu organisasi mereka tidak lantik seseorang bukan sebab faktor umur. Mereka lantik sebab faktor ilmu. Right? Itu yang kita namakan you ada skill set. Knowledge ni macam mana? More to skill set. Okay? You ada skill set. Alright? Skill set semua benda you ada. Leaders, dia tak buat kerja. Contoh, you sebagai leader, alright, Puan Hayat sebagai seorang master stockist. Puan Hayat tahu nak buat macam mana nak menjual melalui WhatsApp, macam mana nak jual melalui FBX, macam mana nak buat live dekat YouTube channel, macam mana nak guna pakai OnPay, macam mana nak guna pakai Shopee. Puan Hayat tahu segala ilmu tersebut. Tetapi Puan Hayat tak buat benda tu. Puan Hayat hanya ajarkan balik kepada tim you yang buat. Right? Tolong tulis strategi ni. Leaders, they are not doing. Leaders telling. Right? Leaders menyampaikan, dia bukan buat. Leader tak buat kerja. Leader sampaikan kerja. Sampaikan ilmu tersebut. Puan Diana pandai buat public speaking. Tapi bukan Puan Diana pergi buat presentation. You suruh tim you yang pergi buat. I ajarkan macam mana nak buat presentation. Right? Kalau ada 20 presentation yang kena buat pada hari yang sama, memang kering Puan Diana. Kering tekak, kering idea, kering badan, semua kering. Sebab tu you kena guna pakai tim you. Lantik 20 orang untuk execute 20 presentation hari tersebut. Faham maksud you are not doing, you are telling. Faham. So in order to tell them, you kena teach. So sebab tu you kena knowledgeable. Semua leader wajib jadi cikgu.
Wajib jadi cikgu. Kalau tak tahu, oh, saya tak tahu sangat benda ni. Sebab itulah kena pergi belajar. Alright? Saya nak mengajar you guys. Saya pun belajar. Bukannya saya, aku dah adalah pengalaman jatuh bangun. Ya, that was your past. Akan datang, you pun tak tahu naik kereta terbang. You still kena belajar macam mana nak bawa kereta terbang. So, I pun kena belajar. I dah pandai, baru I ajar orang. So, siapa nak dengar satu story? Nak. Hari, I believe you guys ada nampak kan dalam one of my group, siapa yang ada dalam CEO Circle, WhatsApp group? Ada tak? I rasa a few person ada. CEO Circle. Ada. Puan Aisyah ada. I ada post kan, I punya video dengan Datuk Esi Nizal. Yes. Ada tengok kan? Ada, Siapa ada ada. tengok? Selain Puan Aisyah? Tak ada Puan Aisyah seorang? Saya tengok ke Audi punya. Oh, okay, you tengok Audi punya. Waktu program dengan Datuk Esi Nizal tu, I was there. Dan pagi tu CEO mentoring 3 jam paling lama kita buat. Habis CEO mentoring baru nak letak earbud ni, baru nak bangun pergi tandas, ada klien walk in masuk office. Tuan Kimi, saya okey puan, tak apa sekejap, saya tak jadi pergi tandas, entertain. Datang entertain baru 10 minit, telefon berbunyi. Tuan, saya Dr. Farah. Jadi kan kita nak coaching hari ni. Okey puan, sekejap saya sambung coaching online. Sambung coaching online. Okey puan, sorry buat you menunggu, jom I temankan you makan sambil coaching dia pula. Habis je makan, puan Audi call. Coach kat mana kita nak gerak ni, dah lambat. Okey. Bagi I solat sekejap. Kejar-kejar semua. Alright. Kat rumah dah standby dah, coat, baju, kasut semua dah standby dah. Memang tak sempat balik. Pakai je baju yang ada. Pergi jumpa Datuk AC. And balik jumpa Datuk AC sampai rumah 7.30, 8.30 sambung buat kelas. Sambung belajar kelas. Belajar kelas FB. 8.30 itu tak habis kelas tu pukul berapa? Nak tahu. Agak-agak pukul berapa? 10. 10 lagi? 12. 12. Kelas tu habis pukul 2.30 pagi. Uyo. Kantor dah. Kelas tu habis 2.30 pagi. Dia tak boleh angkat pen. Tak boleh angkat pen. Nak mata pun tak boleh nak angkat dah. Okey. Habis sekarang 2.30 pagi, habis kelas 2.30 pagi, barulah macam, tak boleh ni. Kena mandi, release, apa semua, baru tidur. Tidur pun dah pukul 3.30 pagi. Alright. Subuh bangun, terus buat kerja macam biasa. So, you rasa benda tu boleh buat tak kalau you guys? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Tapi yang pasti bukannya hari-hari. Setuju? Ya, betul. You hanya boleh buat hari-hari kalau you ada point ke-10 ni, iaitu motivation. Yeah, that's true. Point ke-10 adalah motivation. In order to have motivation, you kena ada mindset yang betul. Right? I pun tak tahu berapa lama I boleh hidup macam ni. Tapi selagi I ada mindset yang betul, selagi I ada motivation yang betul, I believe I boleh buat. Sebab apa? Sebabkan motivation ni, I boleh bangun dari kerugian hampir 2 juta ringgit 3 kali. I rasa kalau tak ada motivation, resume yang I nak buat adalah resume yang ke-23 selama 12 tahun. I pun patah hati. Uish, Mulia, aku rasa tak ada harapan dalam bisnes. Buat resume. Woi, tak boleh. Aku darah bisnes. Buat lagi bisnes. Buat balik resume. Oh, no. Bisnes. Oh, tak dapat bisnes, tak dapat duit. Resume. Alamak, okey, boleh. Buat balik. You bayangkan berapa banyak kali I buat resume. Tapi Alhamdulillah motivation tu datang, tak jadi balik. Dah dapat offer kerja. Minta maaf tuan, saya terpaksa reject. Saya teruskan bisnes. Alright. So motivation yang akan buatkan you consistent. Yes. Alright. You takkan bertahan kalau you tak ada right motivation. Okay. Contoh coach. Contoh. Motivation ni adalah ini adalah motivation yang I selalu buat daripada dulu. Setiap pagi I akan dengar YouTube motivational video selama 1 jam. Okay. Waktu drive tu memang I dengar je lah. I pasang earphone, I dengar. Sebab tu telinga I sekarang ada problem. Telinga I mudah bengkak kalau I pakai earphone. Sebab dia dah over limit. I sampai dah ada ubat dah. Kalau telinga I bengkak je, memang bengkak ni, kita buat macam ni, tak dengar langsung dekat telinga.
Dia macam pekak. So doktor kalau jumpa doktor, Mr. Kimi, I told you so many time. Kalau boleh jangan pakai earphone. Sebab itu je yang dia boleh macam you betul-betul fokus tau. So memang nak tengok I punya earbud 1, 2, 3 semua ada dah. In case habis bateri, tukar terus. Habis bateri, tukar terus. Habis bateri, sambung lagi earphone. Right? So tapi adalah efek dia sebab nak belajar kan. So that's the thing. Video, motivational video pertama. Nombor 2, you duduk dengan orang-orang yang high motivated. I suka duduk dengan orang-orang yang gagal tapi masih lagi buat kerja. Kenapa dia masih buat kerja? Sebab motivation dia lah dia masih buat kerja. Kalau dia tak ada motivation, dia dah keluar dah, dia dah heartbroken dah, dia dah bunuh diri dah, I don't know. Yang penting dia tak buat kerja tu dah. Right? And waktu jumpa Datuk AC, orang selfie dengan dia, orang happy dengan dia. I cuba satu, Datuk, I nak tanya sikit boleh Datuk? Apa dia tu? How you get motivated You, sebab I curi-curi dengar, I observe you all the time. Alright? And kenapa I boleh stay lewat and I buat kerja biasa? Datuk, ada orang approach Datuk AC. Datuk kena datang kat kita punya event. Datuk kena bercakap kat kita punya event. Kena ajak usahawan. Saya event manager. Tuan, kalau saya ada masa insya-Allah saya datang. Datuk AC try to refuse slowly. Tapi tak tahulah orang tua ni dia macam tak faham pun, dia pergi push Datuk ni. Macam ni lah tuan. Saya malam tadi habis syuting pukul 2 dekat site. Sampai rumah pun dah dekat pukul 3, mandi, solat, baru nak rehat. Wife saya kejut, Datin kejut. Pukul 5 lebih, uruskan anak-anak pula. Dan ni sampai sekarang, saya tak rehat lagi. Bayangkan, Datuk AC Mizal, Datuk kaya gila dah. Banyak duit. Brand besar. Ada company besar. Tapi masih kerja keras. Macam mana dia boleh stay motivated nak kerja keras walaupun dia dah ada banyak benda. Sebab tu, penting tutup telinga kalau orang kutuk, tutup telinga kalau you berjaya. Dan terus buka mata untuk ke hadapan. Right? And perkara tersebutlah I tanya pada Datuk AC dan kepada orang-orang lain yang berjaya. I tak nak tahu macam mana kejayaan you. I nak tahu macam mana you bangun dari kejatuhan. Itu adalah salah satu cara macam mana I stay sekarang ni. Alright? Okay. Ni bonus I bagi. Nak tak? Okay. Point ke-11. Alright. Point ke-11 adalah you ada desire. Desire. Desire ni bahasa Melayu dah apa desire? Keinginan. Alright, you kena ada keinginan. Macam mana you nak ada great desire? Macam mana you nak ada keinginan yang terbaik? Kalau you tahu your big why. Kalau you tahu kenapa you kena buat benda ni, dan keinginan you akan stay long lasting, akan getting much more bigger. Kalau keinginan you betul, desire you betul. Alright? Bonus, desire. Yes. Tahu you big why. So you akan betul desire you kalau you ada big why. Alright. Setakat ni dapat? Dapat. Okey, saya ulang balik. Yang keenam sampailah yang bonus. Yang keenam adalah recognition atau penghargaan. You kena sentiasa ringankan mulut you untuk call atau jumpa tim you. Selalu bagi penghargaan walaupun dia di bawah waktu gagal maupun di puncak kejayaan. Kena jaga. Kenapa kena jaga dua ni? Supaya yang bawah bila terjatuh tu mereka boleh bangun balik selepas you hargai mereka. Dan yang ke atas ni mereka boleh terbang lagi besar dengan penghargaan. Terbang lagi tinggi kot. Terbang lagi tinggi. Lagi besar bahaya juga nanti gemuk. Terbang lagi tinggi. Terbang lagi tinggi. Okay. So this is very important. This is the keyword untuk you grow your team dengan hargaan. Nombor 7 adalah encouragement. You kena encourage you punya team untuk capai KPI. Macam nak capai, make sure mereka tahu apa KPI mereka dan mereka faham KPI mereka. Leaders do not giving orders. Leaders encourage orders. Right? In order to make them understand. You kena ada point seterusnya.
Alright, seterusnya, okay, kita akan pergi nanti. Poin seterusnya adalah sebenarnya skill set. You kena ada knowledge. Alright, you kena ada knowledge yang you boleh ajar mereka untuk capaikan KPI tersebut. Okay, dan jangan lupa juga poin seterusnya adalah sabar. Sabar is the best keyword, the best strategy, the best thing yang you have to have. Alright, sabar. Alright, sabar bila you jatuh dan sabar bila you ke atas. You kena tutup telinga. Tutup telinga bila orang puji, tutup telinga bila orang kutuk, tetapi masih buka mata untuk terus meroket. Dapat? Dapat. Okey. Dan poin seterusnya adalah mindset. You kena ada motivation yang betul. Motivation. Alright? Motivation yang buatkan you terus dan terus dan terus dan terus. You jatuh, you penat, you heartbroken, tapi you tak stay lama. You akan teruskan juga perjalanan sebab you ada great motivation. Bonus adalah you wajib tahu desire you. Okay, desire tadi apa maksud dia? Keinginan. Keinginan. Yes. You nak tahu keinginan you akan tahu kenapa aku nak benda ni kalau you tahu the reason, your big why. Kenapa aku nak kena buat benda ni? Alright? Yes. Dapat? Dapat. Coach. Okay, awesome. So itulah saja kelas kita pada malam ini. Baru you, nampak puan Coach. Aini. Okay, fantastic. So, boleh tak angkat buku nota you? Kita ambil gambar dulu, jom. Angkat buku nota dulu. Okay, fantastic. So, siapa nak on camera, boleh on camera. Okay, nampak. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Satu lagi. Sekejap. 1, 2, 3. Alright. So, itu saja daripada saya. Nama saya Kimi Abdullah, Business Management Consultant. I wish these 10 leadership characteristic you boleh apply. Ingat kadang-kadang you tak tahu, you kena ambil tahu. You tahu tapi you tak guna pakai, you tak polish. You tak polish. Dan you dah polish, you dah guna pakai, tetapi you tak utilize supaya boleh mendatangkan hasil. Ini nama dia Allah Akbar. Apa nama dia? Monetization. Allah lupa. Monetization. You menggunakan kekuatan ini untuk menghasilkan lebih banyak peluang, lebih banyak duit, lebih banyak masa depan. You kena monetize you punya karakter. Okay? So, last, leaders dia fokus kepada IPA, income producing activities. Dia fokus kepada IRA, income reducing activities. Okay, so please take note perkara-perkara tersebut. Bulan ni kita akan belajar tentang leadership saja. Alright, dan kita akan belajar, please stay tune, panggil tim-tim you datang juga. Sebab kalau you saja yang betul, anak agent you, anak tim you tak betul pun susah you nak develop mereka. Encourage mereka untuk belajar dan belajar. Alright, Cik Seri dah bagi, dah sponsor program ni. You tinggal ajak saja tim you datang. Alright. Okay, boleh semua? Boleh. Awesome. Okay, so thank you so much. I guess to see you next week. Bye semua. Assalamualaikum. Thank you, Coach. Bye. Bye. Waalaikumsalam semua. Good night. Good night.